Selamat petang, salam sejahtera. Kali ini saya nak kongsi dengan Anda satu konten yang lain daripada yang lain. Mungkin Anda tak suka, mungkin Anda suka. Tetapi perkara ini saya suka untuk kongsi dengan Anda semua. Terpulanglah pada Anda, mau komen apa. Nak komen, nak share, terpulang. Ini tajuknya ditulis oleh Hasan Abdul Karim, seorang ahli parlimen daripada PKR sendiri. Dilema Anwar Ibrahim. Sebenarnya kita simpati kepada Anwar Ibrahim, kata beliau. Itulah kalimat awal yang ingin saya nyatakan sebagai menghormati Perdana Menteri. Tulisan ini mungkin akan mengguris hati. Sebagai Perdana Menteri dan pemimpin politik veteran, Anwar Ibrahim tentu menyedari wujudnya peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 33E dalam kurungan 1 yang menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong hendaklah terhenti menjalankan fungsi YDPA jika dipertuduh atas suatu kesalahan. Bahasa mudahnya bermaksud bahawa YDPA kena meletakkan jawatan jika baginda dipertuduh atas suatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang di dalam mahkamah khas yang ditubuhkan. Begitu tegas dan keras peruntukan undang-undang, hatta ke atas yang di-Pertuan Agong yang menjadi Ketua Negara Malaysia, baru dituduh sahaja sudah diminta letak jawatan. Belum bicara lagi, belum tentu bersalah atau tidak bersalah. Jadi, kerajaan Anwar Ibrahim sekarang tidak dapat mengelak jika rakyat yang celik huruf dan ilmu pengetahuan bertanya satu soalan, yaitu bagaimana kerajaan yang ada sekarang boleh dihormati jika Timbalan Perdana Menteri 1, TPM 1, terdiri dari sosok tubuh individu yang sedang dibicarakan di mahkamah atas berpuluh tuduhan jenayah rasuah dan pecah amanah. Timbalan Perdana Menteri 1 sekarang berada di peringkat membela diri. Di akhir kes pendakwaan yang lalu, beliau telah didapati bersalah oleh hakim kerana pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Inilah yang saya simpati kepada Anwar. Inilah dilema Perdana Menteri kita sekarang. Dalam satu segi, komitmen Anwar untuk membawa tata kelola yang baik dalam pentadbiran kerajaan tidak dipertikaikan oleh rakyat. Hasrat Anwar untuk mewujudkan satu pentadbiran kerajaan yang berintegriti mendapat restu dan dipercayai rakyat. Berpuluh tahun majoriti rakyat mimpikan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, termasuklah penulis kerdil ini. Tetapi realiti yang wujud di siang hari bukanlah mimpi indah itu tadi. Realitinya berbeza sama sekali. Inilah dilema Anwar. Tolak kerjasama dengan BN UMNO yang dipimpin oleh Timbalan Perdana Menteri 1 bererti kerajaan Anwar Ibrahim tumbang. Anwar hilang jawatan, PH hilang kerajaan, ramai yang akan meroyan. Meneruskan kerajaan yang ada sekarang dengan sokongan Timbalan Perdana Menteri 1 dari kluster mahkamah sudah pasti menjejaskan imej Anwar, mencomotkan wajah Parti Keadilan Rakyat dan mencemarkan prinsip PH yang ingin membawa agenda reformasi institusi. Jadi, apa jalan keluar yang ada pada Anwar Ibrahim, Parti Keadilan dan PH? Coba lihat senario hipotetikal ini sebagai contoh. Senario ini dikemukakan sebagai contoh sahaja dengan semangat baik sangka, bona fide, bukannya berniat jahat atau malah fide. Langsung sama sekali tidak berhasad melakukan subjudis atau cuba menghina mahkamah. Penulis kena sebut ini semua sebagai exclusion clause untuk mengelak diri kecil ini dari ditangkap dan dituduh di mahkamah atas kesalahan menghina mahkamah atau mungkin juga kesalahan fitnah jenayah atau lebih parah lagi dituduh di bawah akta hasutan. Senario hipotetikal itu seperti berikut. Apa jadi kalau kerajaan yang ada sekarang yang masih berkuasa dan dalam masa yang sama, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan Timbalan Perdana Menteri 1 tidak bersalah dan
dilepas serta dibebaskan dari berpuluh tuduhan jenayah yang dihadapinya. Penulis percaya sudah pasti akan wujud keadaan di mana sesetengah rakyat akan cepat menuding jari dan menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah campur tangan dalam keputusan mahkamah itu. Walhal keadaan yang sebenarnya mungkin Anwar Ibrahim tidak bersalah, kerana beliau tidak campur tangan urusan mahkamah seperti janji tegasnya selama ini, yang mahu sistem mahkamah berfungsi dengan bebas. Fitnah ke atas Perdana Menteri akan terus berlaku. Seterusnya, senario itu bergerak ke fasa berikut. Jika timbalan Perdana Menteri didapati tidak bersalah dan dilepaskan, adakah pendakwa raya akan memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Malaysia di Putrajaya? Pendakwa raya adalah orang yang sama, yaitu peguam negara yang berfungsi sebagai penasihat kerajaan, di mana timbalan Perdana Menteri 1 adalah bos nombor 2 dalam Kabinet Kerajaan Persekutuan. Tidak wujudkah konflik of interest di pihak kerajaan, sama ada hendak membuat rayuan atau tidak membuat rayuan? Ini satu lagi dilema Anwar Ibrahim. Jika pendakwa raya yang juga peguam negara tidak membuat rayuan, sebagai contoh andaian, maka yang jadi mangsa fitnah tetap Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita. Presiden Parti Keadilan dan pengurus PH itu akan dituduh menyelamatkan timbalan Perdana Menteri 1. Itulah susahnya dan dilemanya yang sekarang dihadapi Anwar kerana melantik timbalan Perdana Menteri 1 yang ada kes di mahkamah. Sebab itulah institusi yang di Pertuan Agong dipandang mulia dan tinggi oleh rakyat kerana wujudnya perkara 33E dalam kurungan 1 di dalam Perlembagaan Persekutuan. Sekali lagi, inilah dilema Anwar Ibrahim. Jika beliau tegas mengikut semangat dan konvensi perundangan perlembagaan dalam perkara 33E dalam kurungan 1, bermakna kerajaan perpaduan pimpinannya akan tumbang macam runtuhnya daun teruk. Sebaliknya, jika kolaborasi antara Anwar, PH dan timbalan Perdana Menteri 1 yang bermasalah dengan kes jenayah diteruskan, maka Anwar Ibrahim akan beransur-ansur hilang reputasi seorang reformis Parti Keadilan Rakyat memasuki fasa gerhana dan gelap, manakala PH hilang integriti dan tidak dipercayai lagi. Pada hemat penulis, BN UMNO dari kelompok kes jenayah rasuah dan pecah amanah ini boleh diibaratkan sebagai virus yang sedang menjangkiti Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Parti Keadilan dan Pakatan Harapan. Tiada vaksin untuk menawar racun toksik ini. Jalan kesudahannya mungkin maut atau mati. Ditulis oleh Hasan Abdul Karim, Ahli Parlimen PH Keadilan Pasir Gudang, 16 Januari 2023. Adakah selepas kita membacakan perkara ini, adakah selepas kita mendengar dan melihat dilema Anwar Ibrahim ini, adakah Anda bersetuju kalau Anwar Ibrahim pecat saja Zahid Hamidi? Karena saya pikir, walaupun Barisan Nasional menarik sokongan daripada Anwar Ibrahim tetap mempunyai jumlah yang kukuh dalam parlimen apabila disokong oleh parti daripada Gagasan Sarawak dan Gabungan Sabah. Saya pikir Anwar Ibrahim tiada masalah untuk memecat Zahid Hamidi. Inilah dia dilema Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.